Pesawat Awam Bekas Ketua Penolong Pegawai Daerah Segamat seorang penolong juruterang Empat pemilik syarikat kejuruteraan di Seremban. Penolong pegawai kesihatan mengaku tidak kerana memberi dan menerima suapan berkaitan projek usaha sama bagi pengeluaran pelitup muka. didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru pada Selasa atas pertuduhan menerima rasuah RM10,000 Oktober lalu. ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan. Malaysia SPRM menahan 4 pemilik syarikat kejuruteraan Marin berhubung kes memberi rasuah bagi mendapatkan projek sebuah agensi penguatkuasaan dianggarkan bernilai RM10 juta. mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM1,400 4 tahun lalu. Apa itu rasuah? Penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, cawatan, upah, diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Komik tersebut menceritakan tentang kes rasuah. Antara suapan termasuklah wang, upah, hadiah, undi, bonus, jawatan, diskaun dan perkhidmatan. Sistem-sistem bagi rasuah. Faktor-faktor rasuah. Nombor 1, kelemahan peribadi seseorang. Kelemahan peribadi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan moral seseorang. Sikap ingin hidup mewah dan tamak menyebabkan golongan yang mengambil rasuah ini sanggup mengetepikan ajaran agama. Mereka hanya memikirkan kesenangan sementara tanpa sedar balasan dan hukuman yang bakal diterimanya kelak. Nombor 2, kelemahan kepimpinan. Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi juga merupakan faktor utama berlakunya rasuah. Kepimpinan yang tidak cekap dan lemah menyebabkan kurang penyeliaan dan pemantauan ke atas golongan pekerja. Hal ini akan mendorong aktiviti rasuah berlangsung secara berleluasa dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, golongan pekerja merupakan golongan yang mudah terjebak dalam gejala rasuah. Nombor 3, faktor perkembangan modernisasi. Perkembangan arus modernisasi yang mengabaikan kerohanian merupakan punca yang menyebabkan gejala rasuah semakin berluasa di negara kita. Ia kerana kemajuan dan ledakan sosioekonomi menjadi tidak seimbang dengan pembangunan kerohanian, seterusnya memudahkan terjadinya gejala rasuah dalam kalangan masyarakat. Nombor 4 adalah faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya turut menyumbang berlakunya gejala rasuah. Masyarakat maupun di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran seperti hari perayaan dan majlis hari jadi. Sebagai contoh, kaum Cina suka memberi angpau manakala tradisi orang-orang Melayu pula suka memberi buah tangan dan bersedekah. Ini telah memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan rasuah sama ada diminta disogok atau diumpan tanpa disedari. Kesan rasuah. Rasuah memberikan kesan kepada 5 perkara yang besar. Kesan ekonomi dan reputasi negara. Rasuah menyebabkan ketirasan hasil negara sehingga menjejaskan ekonomi rakyat. Rasuah yang melibatkan pegawai awam dan pimpinan negara akan mencemarkan nama dan serta merugikan negara. Kajian oleh Transparency International setiap tahun dianggarkan dengan kerugian yang ditangguhkan akibat rasuah adalah 5% daripada keluaran dalam negara kasar di GDP dunia. Seterusnya, kesan kepada individu. Contohnya, pemerintah Suharto selama 32 tahun dibayari skandal rasuah amalan komunisme, diktator dan penindasan. Presiden Mobutu terkenal sebagai diktator skandal rasuah nepotisme dan penyelawakan dana kerajaan menjual antara $4 bilion. Dianggarkan Marcos mengelakkan wang kerajaan antara $5 bilion. Presiden ke-37 Amerika Syarikat Richard Nixon dikaitkan dengan perubatan rasuah dan salah laku guna kuasa semasa kempen pilihan raya presiden.
Contoh yang lain adalah ahli politik Amerika Syarikat Robert Patrawo, Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun, Menteri Pembangunan Singapura Ted Chiang Wang, Perdana Menteri Israel Ed Armad telah dakwa menerima rasuah. Di Malaysia, rasuah dikategorikan sebagai jenayah serius seksual merupakan kesalahan yang boleh ditangkapkan dan bawaran perkara ini adalah seperti mana peruntukan Seksyen 491 Akta Aspiran 2009. Tidak dapat dinafikan kesan kepada harta benda adalah pencetakan bila pengamsang ada melalui Seksyen 40 atau 41 Akta SPRM 2009 atau Seksyen 55 dan 56 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil dan Aktiviti Haram 2001. Peluncatkan harta dibuat dalam dua keadaan, iaitu pelaku rasuah didakwa di mahkamah atau pelaku rasuah tidak didakwa di mahkamah. Ini adalah contoh-contoh kes di mana syarikat dikenakan penalti akibat perbuatan rasuah oleh pegawai-pegawainya. Badan Pencegahan Rasuah ialah SPRM Malaysia. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, meminta atau menerima rasuah Seksyen 16 dan 17A Akta SPRM 2009, menawar atau memberi suapan Seksyen 17D Akta SPRM 2009, mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009, menggunakan jawatan atau pendudukan untuk suapan pegawai badan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Keadilan jenayah rasuah di Malaysia, aduan atau maklumat, penyiasatan, Jabatan Penguam Negara Pendakwaan, Mahkamah Pengadilan atau Penghakiman, Penjara Pemulihan. Bidang kuasa SPRM hanya untuk melaksanakan tugasan penyiasatan dan tidak mempunyai kuasa untuk mendakwa. Kuasa mendakwa hanya diperuntukkan kepada penguam negara mengikut Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Menerima maklumat atau aduan rasuah, mengesan dan menyiasat kes rasuah, memeriksa dan memberi khidmat nasihat untuk menambah baik amalan sistem dan prosedur yang terdedah kepada rasuah, mendidik orang ramai menentang rasuah, mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah. Gagal melapor pemberian janji atau tawaran rasuah di bawah Seksyen 25, 1 dan 2 Akta SPRM 2009 seperti berikut. Cadangan menangani rasuah. Kita tidak dapat menafikan bahawa terdapat segelintir kecil penjawat awam yang tergelincir daripada alasan sebenar dan terjerumus dalam salah laku rasuah. Isu rasuah, penyelewengan dan juga salah laku kuasa dalam kalangan penjawat awam adalah isu yang sangat serius sejak dahulu lagi. Selain itu, kerajaan juga sudah pun berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk membendung perkara ini. Namun demikian, budaya rasuah ini masih lagi berluasa di kalangan penjawat awam. Terdapat beberapa cadangan untuk menangani atau mengatasi masalah rasuah di kalangan penjawat awam. Cadangan kepada individu. Penjawat awam perlu memantapkan integriti, budaya kronisme dan nepotisme mesti dirobohkan. Penjawat awam perlu berani tampil sebagai pemberi maklumat atau saksi. Penjawat awam perlu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Penjawat awam perlu menerapkan konsep keagamaan dan moral. Penjawat awam juga perlu menghapuskan sikap ingin hidup mewah dan tamak. Cadangan kepada kerajaan. Kerajaan perlu komited dan terus membanteras gejala salah guna kuasa dan rasuah. Menguatkuasakan undang-undang bukan sahaja kepada penerima rasuah namun kepada pemberi rasuah. Hukuman dikenakan setimpal kepada penerima dan juga pemberi rasuah. Memberikan hukuman yang tegas seperti dibuang kerja atau diturunkan pangkat. Mengutamakan sektor atau bidang tertentu yang dikenal pasti sebagai titik punca kepada gejala rasuah. Mak kata jangan rasuah.